قوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmatnya dan nikmatnya yang dicurahkan kepada kita dengan tak dapat dibilangkan banyaknya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan iman Allah Subhanahu wa taala juga Allah panjangkan umur kita sehingga kita sekarang berada dalam bulan Zulqa'dah, hampir Zulhijjah, yang mana kita sama-sama akan menyambut pula ibadat, satu ibadat dalam bulan Zulhijjah, ibadat Adha, Udhiyah, ibadat salah raya, ibadat beraya dan sebagainya. Dan ikhwan akhwat kita, mereka adalah masing-masing sibuk persediaan mereka untuk kerjakan haji, dan kita tempat kita masing-masing sibuk dengan sedia untuk berkorban dan udhiyah, insya-Allah. Itu semuanya adalah dengan rahmat dan nikmat Allah SWT, dan Allah masih lagi jagakan kita daripada perkara yang tak digemari oleh kita, daripada bejana alam. Apa yang dikatakan bejana alam, maka alhamdulillah kita masih dijaga oleh Allah, dan berdoa semoga Allah sentiasa jaga kita, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita sambung daripada apa yang mana kita pelajari dulu, ialah berkenaan zakat pertanian. Pada titik terakhir yang mana kita pelajari dulu ialah berkenaan dengan keadaan nisab bagi zakat pertanian. Nisab tanami itu kita pelajari dulu, bahawasanya kita dapat khilaf ulama, kalau kira cara kasarnya dua lah. Ialah pendapat jumhur ulama bahawasanya dikirakan nisab zakat pertanian ada nisabnya, iaitu 5 usuk. 5 usuk, ataupun dikatakan 300 gatel lah kalau ketika padi tempat kita ni, itu 5 usuk. Ataupun dikirakan dengan kilo, iaitu 953 kilo, 653 kilo. Itu merupakan nisab bagi pertanian dan buah-buahan. Pendapat yang kedua, sebagaimana kita pelajari dulu, ialah pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Beliau tidak kira nisab, ada nisab bagi tanaman dan buah-buahan atau pertanian ini. Setakat mana ada, keluar zakat-zakat ada tu. Tak kira lah, tak ada kira kata 5 usuk tak 5 usuk, tak kira 2 usuk pun jela, 10 usuk pun jela. Jadi tak ada kira. Setakat mana dapat, keluarlah zakat mengikut kadar yang kena keluar tu. Itulah secara kasarnya hubungan dengan pendapat ulama berkenaan dengan nisab bagi buah-buahan, tanaman dan biji-bijian. Hari ini kita sebagai sambung di atas perkara dulu lagi, ialah dalam perhatian. Dalam muzakirah kita, zakat pertanian yang kelapa ni duduk dalam muka yang ke-22 sebagai perhatian mula hazard daripada apa yang mana kita pelajari dulu. Perhatian untuk memberi kemudahan kepada pekebun-pekebun dan dalam mengirakan nisab buahannya yang berpanjangan masa petik buahnya di dalam setahun adalah terangkan sebagai berikut. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, nuktah terakhir kita pelajari dulu ialah berkenaan dengan zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan sebagaimana kita terima dan ambil pendapat mazhab Abu Hanifah sebagai untuk kita beramal, iaitulah mengatakan wajib zakat buah-buahan bagi setiap perkara yang dikeluarkan oleh bumi. Tak kiralah apa buahan, sama ada barang yang dikeluarkan oleh bumi itu buahan yang dimakan ataupun bukan benda dimakan, semuanya adalah kena zakat. Itulah pendapat yang kita pilih untuk beramal. Kerana pendapat itu adalah masuk dan makan dengan hikmat-hikmat disyaratkan zakat. Maka
terkadang kita dapati buah-buahan kita tu dia panjang masa. Dia meleret masa panjang. Dokong pun terkadang panjang masa panjang. Kalau getah tu panjang benar masa dia tu. Dia meleret masanya. Dan terkadang buahan kita tu ini buah ni, buah nu dan sebagainya. Maka bagaimanakah nak kira nisab dia tu? Inilah yang mana satu perhatian yang mana kita nak cara hari ini. Katanya untuk memberi kemudahan kepada pekebun-pekebun dalam mengirakan nisab buahannya yang berpanjangan masa petik buahnya dalam setahun. Untuk beri kemudahan kita kebun ni hubungan dengan nisab buah-buahan hak panjang masa duk kena kutip seumur sepanjang masa setahun tu, dia untuk kemudahan kita nak kiranya adalah diterangkan sebagai berikut. Ini yang kita nak terangkan sebagai berikut ni. Ini cara kita nak kira nisab tu ataupun nak kira untuk kita keluar zakat tu cara mudah. Yang pertama, sekiranya buahannya di dalam kebunnya ada berlainan masa petiknya, setengahnya dapat cepat dipetiknya dan setengahnya terlambat masa untuk memetiknya, maka boleh si pekebun itu menghimpulkan setengahnya pada setengah yang lain selama dia berada di dalam tahun yang sama. Itu mengikut apa yang dicatatkan oleh Sahih Fiqh Sunnah juzuk 2 muka 45. Katanya sekiranya buahannya di dalam kebunnya ada berlainan masa petiknya, ada berlainan masa petik, masa boleh kutik tu tak serupa. Setengahnya dapat cepat dipetiknya, setengahnya boleh ambil cepat buah-buahan kita tu, terutamanya sayuran. Tanah kita sebidang tu ada belaka, tegung pun ada, kacang pun ada, dokong pun ada, duku pun ada, moktel pun ada. Tanah kita 4-5 rai tu mana nak lebih dari tanah kita. Hak cepat bolehnya lada, terung, kacang ni lebih cepat. Mampu hak tu tanah lain pula dek gila semua. Dokong lambat sikit, moktel lambat sikit sebagainya. Kalau itu setengahnya dapat cepat dipetiknya, cepat boleh ambil, dan setengah terlambat masa untuk memetiknya, setengah lambat masa, maka boleh si pekebun itu menghimpunkan setengahnya pada setengah yang lain selama dia berada di dalam tahun yang sama. Boleh kita himpun setengah-setengah yang lain. Hak ni boleh 700 kok sekali jual, hak ni boleh 800 kok, 500 kok, himpun setahun tu. Siapa nisab dia tu keluar zakat. Boleh himpun dulu, kita himpun dulu. Sebab tu saya katakan dulu, lebih senil pada kitanya setiap kali kutip kita waktu beg buat zakat dah. Buahlah kopi dah. 2.5 buahlah kopi. Jual 500 kok 2.5 buahlah kopi. Lepas tu cukup setahun ataupun apa bulan tu kita nak keluar, kita keluar zakat bagi ada kita dah. Hak tu lebih senil sekali. Tu je. Ya duit ni pesen dia dah. Yang mari tu yang ngakak yang mari kita. Yang ngakak mari. Banyak gitu tubeh. Nak masuk poket dia lambat lagi, lama masuk. Bodok poket tu tubeh dah. Bukan 2 sayak dah, 7-8 sayak tubeh duit dalam poket gitu. Cepat lagi. Sebab tu kalau tak sipir taruh dulu, tak kutip taruh dulu habuan zakat tu, ya tubeh lagi kata tu. Ya tubeh lagi. Tu nak ingat tu. Duit mari masuk poket kita yang ngakak sepokura yang lambat mari. Lambat masuk. Tapi buat dalam poket kita dah, ya tubeh dah. Bersayak banyak dah. Hak tu anak, hak tu cucu, hak tu gotok tu, banyak kara sangat. Tak ada nak tepih. Sore kereta lagi, sore mutu lagi, banyak-banyak macam. Kau mari ngakak mari. Sepokura dah mari lambat. Ini kena ingat. Sebab tu kalau kita tak sipir taruh dulu habuah zakat, tak kena beri zakat semua dah kita. Kalau getah tak kena beri zakat, moktel dokor tak kena beri zakat. Sebab tu setiap kali jual sipir dah 2.5 buah kopi dekat situ. Tu itu mudah kita kira insya-Allah. Semoga Allah buka hati kita dapat kita keluar zakat dengan cara betul tu insya-Allah. Doa pada Allah Taala dapat kita buat ibadat dalam ibadat harta ni, itu lebih ibadat kita harta. Tak ada dah lebih lain. Selain pada sedekah biasa ni, zakatlah hak pokok sekalinya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, itulah kita dapati sebagai mulahazah pertama. Kalaulah bagilah kebun kita tu mari pesing kita kutip buah tak sama masa,
maka boleh kita hipung semua tu selama dalam masa setahun. Tak ada apalah. Kalau nak keluar bulan Ramadan pun keluarlah bulan Ramadan sebagai bulan kita keluar zakat. Hipung pada Muharram apa semua tu sampai Ramadan keluar. Hipung pula lepas Ramadan sampai Ramadan akan datang keluar pula. Ikutlah. Maknanya tengoklah hasil yang mana kita dapat tu insya-Allah. Itu adalah sebagai perhatian yang pertama untuk ada dalam fikir kita di sini dan zihin kita dalam kita nak beramal seterusnya insya-Allah. Yang kedua, dengan menghitungkan dan menghimpun nisabnya setengahnya kepada setengah yang lain di dalam jarak masa yang berlainan, maka dia boleh mencabutkan kadar habuan zakat setiap kali dia dapat hasilan daripada jualan itu, sama ada sedikit atau banyaknya kadar zakat itu, dan sama ada terdirinya daripada barang yang dimakan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran atau daripada perkara yang tidak dimakan seperti kapas, getah, sekerat dan lain-lain, dan disimpan di dalam tabung simpanan zakat pribadinya demi untuk memberi kemudahan baginya apabila dia nak mengeluarkan zakatnya. Hal ini supaya kita saat ni lah, supaya doa saat ni lah. Sebagai kesimpulannya, yang kedua ni maknanya dengan hipung zakat kita hitung dia setengah yang lain, jarak masa tak sama tu, bolehlah kita cabut habuan dia setiap kali kita jual saat ni. Maka boleh tabung kita tu, maka sampai masa kita keluar zakat kita boleh keluar, kerana itu habuan zakat siap dah. Sama ada barang kita jual tu sebagian sekata-kata tadi, barang boleh makan ataupun boleh makan, tak kira lah. Itulah dia kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagai kira mudah untuk kita nak keluar zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita teruskan pada tajuk seterusnya, iaitu nuktah yang ketujuh, perbelanjaan dalam menghasilkan pendapatan pertanian. Perbelanjaan dalam menghasilkan pendapatan pertanian. Hal ini kita nak cara segi perbelanjaan kita. Kita nak boleh hasilan ataupun pendapatan daripada tanaman kita tu, kita nak belanja dulu. Kena beli benih, kena gapo semua, banyak benda belanja tu. Ini kita nak cara. Perbelanjaan dalam menghasilkan pendapatan pertanian. Belanjaan kita untuk kita dapat hasil pendapatan, dapat duit, dapat hasil pada pertanian kita tu, apa perbelanjaan kitanya, gapo kena kiranya, inilah kita cara dalam nuktah ini. Katanya, dalam usaha untuk mendapat hasilan ataupun pendapatan daripada pertanian itu, sudah tentu ada berbagai-bagai perbelanjaan. Sebab usaha kita untuk dapat hasilan dari tanaman kita tu, kita nak belanja berbagai-bagai perbelanjaan. Kena guna duit dulu. Seperti upah bergala tanah, kena upah gala, harga benih, kena beli benih dia. Tengoklah, kalau nak kayu pun, nak kayu kita nak beli, kalau kuasa kena gala benih pun kena gala, nak tanam apa dia ubi kayu pun kena gala dan sebagainya. Ikutlah apa perbelanjaan. Seperti upah bergala tanah, harga benih, harga baja, harga jagaan kena jaga dia, dan perubatan dan lain lagi, kena beli ubat sembuh dan sebagainya. Ikutlah apa saya perbelanjaan yang mana kita kena belanja tu. Katanya, maka adakah segala perbelanjaan tersebut itu dicabutnya sebelum dikeluarkan kadar zakat yang wajib atau tidak dicabutnya sebelum itu. Ini tepatnya belanjaan kita dulu tu, bahawa kita pergi jual boleh hasil dah tu, kita nak cabut ke tak belanjaan dulu tu. Upah gala banyak mana, beli benih banyak mana, beli baju berapa ribu, beli ubat apa ribu, habisnya cara tu. Bahawa kita boleh hasil dah tu, kita nak cabut tu dulu ke tak, nak keluar zakat dia. Kena cabut ke tak tu. Itu tempat caranya. Memang kita ada pertanyaan tu, banyak dah kita nak belanja. Kita juga boleh banyak puluh ribu juga, tapi kena cabut ke tak. Inilah titik yang mana kita cara. Katanya ada padanya dua pendapat. Masalah ulama ada kilah masalah ni. Luah jalan.
luas jalannya. Tu je. Ada dua pendapat, cabut tak cabut. Dua pendapat. Yang pertama, tidak dicabutnya sebelum dikeluarkan habuan zakatnya. Pendapat pertama tak cabut. Boleh hanya ana kira 2/5 daripada zakat daripada hasil itu keluar zakat. Hak belanja dah nu duk gala benih apa tak kira. Tak kira tu dah. Habis-habis ada dah. Upah galau, upah kereta, upah benih, upah gapo, upah jedung, upah getai apa tak kira. Kira tu boleh hanya ana cabut 2/5 daripada tak boleh. Ada tak? Tu je. Mudah ni, mudah juga. Tidak dicabutnya sebelum dikeluarkan habuan zakatnya, tak nak cabut. Bahasa berat ke tak? Kalau cabut tu saya ingin sikit. Tu je. Bahasa dia dah kita ni. Kerana Nabi SAW telah pun menghukumkan qadar yang wajib itu dengan berlebih kurang. Jadi bagi mereka itu adalah berdalilnya kata kerana Nabi itu telah hukum qadar hak wajib zakat tu boleh lebih kurang dah. Lebih kurang dah. Kerana ada berlebih kurang pada perbelanjaan. Jadi qadar Nabi telah menentukan qadar hak wajib keluar zakat tanam ni berlebih kurang tak sama dah. Tak sama tu adalah berasas pada perbelanjaan yang tak sama dah. Dan tidak dikurangkan yang usur ataupun 10% kepada setengah usur 5% melainkan kerana perbelanjaan. Kita tahu dah nisab tanam ni ialah duk antara 10% dengan 5%. Maknanya Nabi tak tu habuan wajib tu tak sama dah. Tak sama tu berasas kepada perbelanjaan mereka tak sama. Hak 10% ni sebab yang tani dengan ada apa yang pakainya air maksudnya benda dia dan sebagainya. Kena upah inya air. Hak 5% ni ujian satu mari dah. Tak ada kena belanja apa. Jadi boleh zakat tu hak mung pakai inya air 5%. Hak mung pakai air ujian 10%. Tak ada ikan cabut dulu dah. Bukan kata hak 10% tu cabut dulu dah. Kalau gitu bina di atas apa yang mana Nabi telah letak lagu tu, maka kalaulah kita ada kebun diri ada apa-apa kita belanja apa dah pun bila boleh hasilnya anak keluar sekadar hasilnya boleh tu tak kena cabut belanja kita ni. Yalah tidak. Itu pendapat pertama. Yang kedua, dicabutkan segala perbelanjaan itu sebelum dikeluarkan qadar yang wajib. Ni lega. Cabut dulu. Sebelum daripada kita nak keluar 2.5 tu boleh 40,000 kita jual, 80,000. Kau dulu. Beli bajunya ana, ubat sembuhnya ana dan sebagainya, cabut tu dulu. Lepas tu ada lagi itulah baru kira 2.5%. Ada tak? Dicabut pendapat yang kedua, dicabutkan segala perbelanjaan itu sebelum dikeluarkan qadar yang wajib. Maka dikeluarkan zakat mengikut qadar yang ada selepas dicabut segala perbelanjaan itu. Jadi kita keluarkan zakat itu sekadar ada lepas dicabut belanjaan. Boleh 80,000. Beli baju apa semua tu habis 20,000. Tinggal lagi 60,000 dah. Banyak tu 2.5% daripada hak ada lagi tu. Ini satu pendapat. Dan pendapat ni kita dapati kerajaan Perlis di Malaysia pun pakai pendapat ni. Mendapatkan pendapat ni. Maknanya awak benda dan sebagainya belanja aja semua tu cabut dulu. Lepas tu barulah keluar zakat ngikut qadar hak ada lepas dah cabut perbelanjaan. Tu. Itu pendapat yang kedua. Katanya inilah pendapat yang terlebih rajih dan sesuai dengan ruhus syariah. Pendapat ni adalah lebih rajih dan sesuai dengan ruhus syariah. Nampaklah kita terimalah pendapat ni. Kenapa? Memanglah dia ni belanja banyak juga dah.
Dengan benih, dengan upah, dengan apa tu kira tu banyak. Kau tu ambil sekaligus tu. Ya terkadang belanja tu bisa sekaligus mula-mula pada lepas tu keluar ada dah. Supaya kita katakan buat pagar. Kita nak tanya nak pagar tak nak pagar lembu masuk dan sebagainya. Hak tu tahu mula-mula cabut ke pagar tu. Tahun kedua dak dah lah, padai dah lah, lama satu pagar kata kira-kira pula. Pagar sekali ya, sekali tu sudahlah. Jangan kita buat cidik sangatlah. Bawa padai dia. Dia kata inilah pendapat yang lebih rajah yang sesuai dengan ruh syariah, sesuai dengan ruh syariah ni. Jadi kita pun tak cuai pada zakat dan kita juga dapat ambil hak kita yang mana kita terbelanja dulu. Inilah yang disebut ke dalam Sahih Fiqh Sunnah juzuk 2 muka 48 dan juga dalam Fiqh Zakah bagi Qardawi juzuk 1 muka 397 sampai 391 sampai 97 dan Al-Fiqh Islami bagi Wahbah Zuhairi juzuk 2 muka 812 sampai 813. Itulah apa yang mana kita sebut tadi. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, habis kita hubungan dengan nisab dan perbelanjaan sebelum pada kita tu nak keluar qadar zakat tu. Alhamdulillah. Kita terus pula pada nuktah yang ke-8 dalam percakapan kita ialah qadar yang diwajibkan zakat. Qadar yang diwajibkan zakat. Banyak mana qadar wajib zakat? Dalam pertanian ni banyak mana qadar. Nisab kita tahu dah. Qadar wajib banyak mana? Katanya setelah sampai nisab pertanian iaitu 5 usuk. Sampai nisab dah 5 usuk ataupun 300 gantang kali kata 300 kata ataupun 653 kilogram tu kalau kira kilo asal dari situ atau 6,530 bat kalau kira harga 10 kok padi itu. Mengikut perubahan harga semasa. Harga duit ni jangan pergi di atas tertulis dalam muzakirah. Dalam muzakirah kita ni dia kena pergi laknya duduk di kilo. Kilo kagakung tu 500 653 kilo mengikut pendapat yang kebanyakan duk pakainya. Walaupun di sana ada satu pendapat lagi 947 kilo. Tapi kebanyakan dia pakai 953 kilo. Hak tu je tualak. Itu dia asah. Pas 953 kilo ni tengok harga beras sebanyak 6 kilo. Lah ni bukan harga 10 kok dah beras 20 kok dah. Naik 1% dah daripada harga sedia. Dulu hak kita kira ni harga beras 10 kok. Lah ni harga beras 20 kok. Kalau itu harga duit yang mana ada dalam muzakirah kita ni jangan pergi kahkung sini. Itu mengikut perubahan harga semasa. Itu ni ingat soal itu. Walaupun dalam muzakirah kita tercatat harga duit, itu mengikut harga masa tu. Masalah ni lain dah. Kalau itu bila sampai nisab pertanian kita 5 usuk ataupun dikatakan 300 gatai ataupun 953 kilo ataupun 9,530 bat daripada buah-buahan kita, maka qadar yang diwajib mengeluarkan zakatnya ialah ni qadar wajib. Kita dapati qadarnya lagu ni. Yang pertama, sekiranya dijurusnya dengan ketiadaan perbelanjaan, kalau terjeruh tanaman kita tu tak ada kena guna belanja, seperti dijurusnya dengan air hujan atau air mata air, padi kita pakai hujan ataupun padi kita pakai air carok dan sebagainya, maka wajib padanya usur ataupun katakan 10%. Atau 10%. Sebab hatta air mari dah, tak nak belanja kita. Dan qadar yang lebih pada qadar nisab itu dikeluarkan zakatnya mengikut hisabannya. Lepas tu kalaulah lebih pada 300 gatai tu mungkin 400 gatai misalnya. Kira persen dia tak apa. 400 gatai apa kira duduk di persen dia tu 10% kalaulah dengan air hujan. Tu je. Sebagai contoh nak akar ni sebagai misal ni. Misalnya padi 300 gatai kita pukul dengan 10%. Hak kena keluar berarti kena keluar 30 gatai.
Ini boleh kata. Kalau kilonya 953 kilo pukul dengan 10%, iaitulah nak keluarnya 95 kilo cuk 30 gram. Maknanya 95 cuk 30 kilogram. Itu kalau kira dengan kilo. Kalau mata wang pulaknya 6,530 baht kung dengan pukul dengan 10% daripada hak wajib keluar, berarti nak keluar 953 kop baht. Itu kalau 10%. Kalaulah bagai tu dijurus dengan air hujan ataupun air mata air. Yang kedua, sekiranya dijurusnya dengan menggunakan perbelanjaan. Kalaulah guna perbelanjaan seperti dijurusnya dengan enjin motor atau lainnya, dengan serong air dengan motor apa juga masuk dalam benda kita tu, maka wajib padanya setengah unsur ataupun 5%. 5%, setengah daripada hak air hujan. Sebagai contoh, mana padi 300 gatal pukul dengan 5%, berarti 15 gatal. Hak 30 dulu tinggal 15. Kalau kilogram dia 653 kilogram pukul dengan 5%, berarti 32 kilo cuk 65 gram. Kalau dengan mata wang 6,530 baht harga dulu pukul dengan 5%, berarti 326 baht 50 sen. Itu adalah 5% daripada nisab yang mana kita miliki, yang mana kita tu guna perbelanjaan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fima sakatis sama wal uyun aw kana athariyan al-ushru wa fima suqiya bin nabhi nisful ushri." Itu hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Bukhari, rakam 1483. Maksudnya pada perkara yang tanaman yang dijurus oleh air langit atau hujan, atau adalah ia dapat mengisap air dengan akarnya. Kalaulah tanaman kita tu bersejuk air langit ataupun hujan ataupun ia isap air pada akar daripada air carut sebagainya, satu unsur ataupun dikatakan unsur mana 10%, dan apa yang dijurus dengan alat penjurus adalah setengah unsur, itu adalah 5%. Seperti inilah maknanya antara 10% dengan 5%. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagian daripada qadar yang diwajibkan keluar zakat pada tanaman-tanaman yang merupakan bijian-bijian. Hal ini duk padi ni, pesi duk padi ni, banyakkan. Yang ketiga, sekiranya pertanian itu terdiri daripada buah-buahan, yang lain daripada tamar dan unab, atau daripada sayuran-sayuran dan lainnya. Hasak ni itu kita cara kata 300 gatal tu duduk pada padi, ataupun 5 usuk tu duduk pada buah tamar ataupun buah unab, yang mana digunakan dari negara. Pak kita tak ada tu. Pak kita padi saja, padi saja. Itulah dikatakan 10% ataupun 5%. Kalau kita klik pula pada tanaman yang merupakan buah-buahan lain pada hak tu, padi okey. Hanya kita pergi pada lain pada padi. Ni kata qadar wajib tu lah mana? Sekiranya pertanian itu terdiri daripada buah-buahan yang lain pada tamar, buah-buahan lain pada buah tamar, lain pada unab, atau dia tu adalah terdiri pada sayuran dan lainnya. Maknanya tanaman kita buah tu lain pada tamar, lain pada unab, bahkan dia tu dria, dokong, motel, dan sayuran, timun, lada, labu, terung, ikutlah, dan lainnya daripada perkara yang tidak disukat dengan sukatan. Perkara yang tak sukat. Pasal perkara yang kita tak suka lah ni, tak ada suka dah pakai timbel, hatta pisau pun timbel lah ni. Pisau pun timbel lah ni. Jadi daripada perkara yang tidak disukat dengan sukatan, maka nisabnya sebagaimana telah dinyatakan dahulu, iaitu nilai harga padi 653 kilogram, iaitu 6,530 baht. Sebagaimana saya kata
Kita cerita ke dulu bahasanya nisab daripada perkara hak mutafak dah tadi tu, daripada padi, daripada gandum, daripada tamak unak tu, mana duduk pada buah-buahan ni, nisabnya duduk pada asas 953 kilogram. Lepas tu dengan harga padi. Maknanya iaitu dinilai harga padi 653 gram. Tengok padi tu harga padi tu timbangannya 953 gram, harga padi banyak mana pada masa tu. Itu nisab dianya. Tualak asasnya duduk di kilo, lepas tu tengok di harga dia mengikut perubahan masa. Ingat itu sudah. 53 kilo. Harga apa dia? Timbangan padi. Lepas harga padi banyak mana? Ikut masa dia. Kalau lah ni padinya 20 kok sekilo. Kalau dulu 10 kok, maka 953 kilogram ni ialah 9,530. Itu sebagai contoh. Kalau itu, maka harga padi adalah menjadi asas bagi nisab buah-buahan. Harga padi itu merupakan nisab bagi buah-buahan, sayuran dan lainnya yang berasas pada kilonya 953 kilo. Jelas itu dah. Mudah kira, tak payah mana. Karena kita berasas pada padi, kita tak boleh pergi kilo tu berasas pada buah-buahan masing-masing. Sebab tak suka. Kalau 953 kilo, buah durian harga lain, buah mokteh harga lain, buah dokah harga lain. Kalau kita ambil kilo saja, tak ambil harga padi. Kalau kita ambil harga padi, supaya belaka. Dia mau jual dokang, boleh harga supaya harga padi 953 kilo, okey, itu siapa nisabnya. Ikutlah apa saja. Itu adalah nisab. Itu manakala qadar yang wajib dikeluarkan zakatnya, ada padanya khilaf pendapat di antara ulama masalah. Ini siapa titik kita cara. Bila nisab siapa banyak tu dah, lepas tu keluar zakatnya ana daripada buah-buahan. Durian, dokong, duku, lasak, mangga, motel, getah, sekerak apa semua tu. Lepas tu banyak mana hak kena keluarnya. Banyak mana kena keluar. Karena semua tu adalah kita masuk kata dalam buah-buahan. Ini ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama qadar kena keluar tu. Pendapat pertama ialah pendapat mengikut pendapat Fadilatul Doktor Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, bahwasanya qadar yang dikeluarkan zakat itu ialah unsur 10% atau setengah unsur 5% mengikut asal zakat pertanian. Masya-Allah. Jadi mengikut pendapat Dr. Yusuf Qardawi dan lain pada dia juga ada yang sama dengan pendapat dia, iaitulah kena keluar mengikut supaya zakat padi, supaya habuai padi antara 10% hingga 5%. Kalau kita tengok tu dah hak segi waqi'i kenyataan kuam pencing semua tempat kita ni, baiklah tanam mokteh, durian, dokong pun dia kena belanja tak? Dia kena belanja tak? Nak hidup dia, nak lekat buah dia, dia kena belanja tak? Dia kena belanja, kena jeruh, kena gapo, kena beli enjin, kena gapo, kena usaha. Kalau gitu maknanya dia tak duduk dah di 10% itu. Dia kena duduk di 5%. Kena duduk di 5%. Sebab kita nak beli baju, kena beli gitu begini, mana ada perbelanjaan. Maknanya dia tak gilah di 10%. Sebab kita dah belanja. Baiklah. Kita kata mudah-mudah ngikut pendapat Yusuf Qardawi, maknanya zakat tanaman atau buah-buahan yang mana kita ada hari ni, ni jual kedai, jual nak mana tu semua tu ialah 5% ke mudah-mudah. 10% ada. Ni 5%. Hak tu segi waqi'i semati, hak kenyataan semati. Tanah kacir pun dia kena beli baju. Dia kena beli ubat dan sebagainya, kena beli benih dan sebagainya. Ikutlah apa nak kata. Kalau itu 5%. Bukan 2,5% tak dah. Ini satu pendapat. Kalau itu dia mau jual getah, cabut 5% ikut pendapat Qardawi. Jual dokong, durian, duku, lasak, motel apa semua tu buat keluar 5%.
Bila boleh 6,530 ikut hak dululah. Kena keluar 5%. Zakat buah-buahan tu. Itu satu pendapat. Baik, pendapat yang kedua. Masya-Allah. Pendapat yang kedua mengikut pendapat Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran daripada ulama salafus salih kita dulu. Ini pendapat agak dulu. Mengikut pendapat Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran bahawasanya qadar yang wajib dikeluar zakatnya ialah mengikut zakat emas dan perak, iaitu 2.5%. Masya-Allah. Itu pendapat yang kedua. Maknanya bila kita jual dah buah-buahan kita ni, siapa ni sak dia dah, ikut pendapat yang keluar ni ialah 2.5%, bukan 5% dah. Tu ringgit setengah daripada 5% tu. Ringgit setengah. Maknanya hak kena keluar 10,000, keluar 5,000. Hak kena keluar 5,000, keluar 2,000 setengah, 2,500. Setengah daripada tu. Itulah apa yang dibawakan oleh Dr. Qardawi dalam Fiqh Zakat juz 1 muka 379. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Kalau gitu untuk kita nak beramal pak kita ni nak pakai hak mana? Dua pendapat ni. Untuk kita nak beramal pak kita ni nak pakai hak mana? Antara dua pendapat. Ada dua pendapat. Kita pergi pada perhatian ini dalam kita nak memilihkan pendapat ni. Katanya, oleh kerana tiada didapati nas yang terang dan jelas pada menentukan qadar yang diwajib pada zakat buah-buahan selain pada tamar dan zabib daripada barang yang disukat. Oleh kerana tidak ada nah yang terang yang menaskan di atas kata kena banyak tak ada nah terang. Tak ada nah yang terang dan tidak yang jelas yang menentukan qadar yang wajib pada zakat buah-buahan selain daripada tamar dan zabib. Tamar zabib apa jelas dah nah terang tu. Daripada tamar zabib ni daripada tu tak ada nah terang. Tak ada jelas. Maka saya cenderung pada pendapat Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran. Saya ni cenderung pendapat Az-Zuhri. Sebab tu dua ayat dah kata 2.5%. Saya cenderung pada pendapat ni. Dapat Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran, dan mereka ni daripada as-salafus salih kita dulu, daripada ulama dulu, tabi'in, daripada tabi'at atau tabi'in. Ini ulama yang pertama dulu lagi. Yang berpendapat bahawa qadar yang diwajibkan zakat pada buah-buahan selain pada tamar dan zabib itu ikut qadar zakat emas dan perak, iaitu 2.5%. Itu kadarnya 2.5%, ikut qadar zakat emas dan perak. Itulah pendapat yang mana saya cenderung. Kalau dia mau cenderung pendapat Qardawi, okey, kau molek lagi. Saya kata keluar cukup 5, dia mengata tak say nak 5, okey, kau molek lagi. Dia nak keluar 10, molek ada 5 lagi. Tapi 10 tu kata tak gilah sebab kita belanja banyak belanja. Dia kena 5%. Tak ada apa. Tu khilaf pendapat ni adalah bagi kemudahan kepada kita untuk nak memilihkan. Apatah lagi masalah yang mana tidak ada nas yang jelas lagi terang dan sahih dalam menentukan benda tu, maka fa antum bil khiyar, kita boleh pilih pendapat tu. Maksud ni hikmat tasrih, okey, ada apa dah. Kita pilih pendapat 2.5% kerana beberapa sebab. Antaranya yang pertama, ini sebab kita pilih 2.5. Yang pertama, mengikut pekebun-pekebun buahan tempatan kita, ikut orang kebun tempat kita lah, orang tani, ikutlah kebun durian, kebun gapa tempat kita ni, boleh dikatakan seluruhnya bermazhab Syafi'i. Kok kita ni Syafi'i belaka ni. Masya-Allah. Pegakah kong mazhab Syafi'i tempat kita ni. Saya kejak cabuk mana. Tapi bab zakat ni pun kejak ah. Hatta bab zakat. Dan mengikut mazhab Syafi'i bahawa buah-buahan yang lain pada tamar, zabib, gandum dan syair tidak diwajibkan zakat. Puak kita semua ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata lain pada tamar, lain pada zabib, pada gandum tak wajib zakat. Dia dokong getah tak ada wajib zakat mazhab Syafi'i. Tak wajib zakat.
maka penerimaan mereka untuk menunaikan zakat buah-buahan itu adalah satu pembukaan jalan baru bagi mereka untuk beribadat dalam bidang kehartaan dan zakat. Kalau itu buat kita terima nak keluar zakat buah-buahan ni, satu hidayat terbuka kita dah daripada katuk dulu. Dulu katuk aku Syafi'i, tak aku zakat, aku boleh kita hanya anak tak wajib zakat, bakal hanya anak tak wajib zakat kerana aku Syafi'i. Syafi'i kata tak wajib. Pahala ni bahasa tahu sikit, terbuka hati kepada zakat. Mujur dah tu. Ada mujur dah tu daripada tak wajib tak katuk cik buka lubang dah. Buka lubang dah. Itu dia. Dengan itu, maka mengikut pendapat Az-Zuhri itu 2.5% lebih menambah selera kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau itu kita mengikut pendapat Az-Zuhri 2.5% ni, dia masih selera sikit lah daripada 5% itu. Tidak seperti pendapat yang kedua 10% atau 5%, kerana dia adalah memberi perasaan keberatan ke atas mereka. Kerana kalaulah 5% itu pasal berat, hak kena keluar 10,000 hak 5%, kita keluar 2.5%, 5,000 ya misalnya, mana pasal ingin sikit. Tapi kalau demo seti mana Pak Zuhri, okey tak ada apa, tak ada salah apa. Nak keluar 5%, oh kamu jual lagi, perkara menghakim kita banyak lagi. Lah ni coba sebab denok aja bagus ni. Denok puak kita tak biasa keluar zakat buah-buahan, nak keluar. Ambil 2.5% dulu ya. Tak saya ambil 5 lagi. Dia mau nak ambil 5, oh tak ada apa tu. Tak ada biar lagi apa dia. Tanya puak perkara masakin, tak boleh ambil 5, tak ada. Itu dia. Itu maknanya terserahlah pada kita. Tapi ikut saya cenderung pendapat kata 2.5% cukup. Coba pakat belakang buat kita 2.5% dulu, rata kapung dulu. Getah 2.5% tiap-tiap hari, tiap-tiap kali jual. Boleh hanya kita dah sebulan. Tu buat ongkong kita dari kapung kita tu. Kutip zakat getah sah tak apa dah. Dia dah kau dulu. Wifu ayo itu sendiri. Hak getah sekerak ni hak boleh tiap-tiap minggu dah. Dokong kau pun hak nu setahun sekali. Kalau boleh buat ni, Masya Allah, hidup dah kita tu. Botol ke masjid ke boleh buat ni, satu benda yang boleh buat benda baik dalam kampung kita. Bagi tak berjalan semua dah. Pas kita nak selera keluar zakat hak ni 2.5% dulu. Hidup tu ya. Bahasanya beruntung besar dah kita. Sebagai saya katakan minggu dulu, kalau kita buat lagu ni, kita boleh belah anak bijak kita dalam kampung kita, seorang ataupun 2 orang untuk mengaji. Sehingga tamat dia pengajian dia tu dengan zakat kita dari kampung kita sendiri. Benda hari-hari ataupun minggu-mingguan dah benda tu pada kita. Itulah di antara sebab pertama yang mana kita pilih pendapat Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran ialah 2.5%. Yang kedua, mengikut pendapat Az-Zuhri lebih menambah tarikan jiwa bagi pekebun untuk menunaikan zakat buahan mereka. Memang pendapat Az-Zuhri ni lebih selera bagi pekebun ni kerana ia tak berat seperti 5%. Tak rasa berat. Dan lebih menggemarkan pada mereka untuk demikian. Lebih gemar, lebih suka, lebih menarik. Kerana terlebih ringan kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya, masa ringgit daripada 5 tu. Apatah lagi nisab pertanian buah-buahan adalah paling sedikit sekali kalau dibandingkan dengan nisab harta-harta zakat yang lain. Lepas tu kalau tak kira ada, nak kira diri nisab sendiri pula dia. Nisab pertanian, nisab buah-buahan ni adalah kalau ukur dengan nisab-nisab barang lain lagi, lembu, kubah, daripada mah, perak dan apa, nisab padi, nisab buah-buahan lah yang paling rendah sekali. Nisab paling rendah sekali. Apatah lagi nisab pertanian atau buah-buahan adalah paling sedikit sekali kalau dibanding dengan nisab harta-harta zakat yang lain, iaitu 5 usuk. 5 usuk 300 gatai ataupun 953 kilogram ataupun 1530 bat. Ikut harga itulah. Sedangkan sekurang-kurang nisab zakat yang lain daripadanya iaitu zakat perak. Kalau kita tengok tertib nisab daripada kita pukul harga
daripada nisak lembu, nisak uta, nisak lembu, nisak kambing, nisak mah perak, nisak pandai itu mah perak dah. Jadi semua nisak tu pertanian lah hak nisak paling kurang sekali, paling sedikit sekali, tinggi sikit pada dia nisak perak. Sedangkan sekurang-kurang nisab zakat yang lain daripadanya iaitu zakat perak. Zakat perak ni adalah nisabnya 11,769 baht. Jadi hak ni paling kurang sekali. Ini mengikut kiraan dulu ni, kiraan ni yang naik dah. Tak apalah kita kira akal dalam muzakirah kita ni harga dulu. Jadi dari harga dulu ni nisab bagi padi ni dia duk 6,530 baht. Kira harga 4 bulan-bulan apa dah. Lepas tu dia paling kurang sekali pada skala nisab bagi kena zakat. Hak tinggi sikit pada dia ialah nisab perak. Apa dia? Banyak mana? Iaitu 11,769 baht. Hak tu nisab paling kurang lain pada padi, lain pada buah-buahan. Apa ada? Itu kalau kita tengok pada nisab. Maka tidak seimbang. Sekiranya diambilkan kadar zakat daripada buahan itu 5%, 5% daripada yang lain 2,5%, sedangkan nisab buah-buahan itu paling sedikit daripada yang lain. Kalau itu nampak tak seimbang lah. Maknanya nisab padi atau nisab buahan ni 6,530 baht. Lepas tu kita ambil dia nya 5%. 5% kita ambil dia. Nisab perak 11,769 baht, kita ambil hanya 2,5% je. Tak makan kan ni kawin sikit dah, ambil banyak pula lah kawin. Dia mau banyak pada kawin, ambil sikit. Besar-besar hati kawin ni. Nampak tak? Ada. Nampak rupa tak? Jadi nisab kawin sikit, ambil kawin 5%. Nisab dia mau banyak, ambil dia mau 2,5%. Petuang di sini. Ini petuang ni. Sebab itulah saya memilih pendapat Zuhri dan Maimun untuk ambil 2,5%. Sama dengan perak baru. Belalah yang banyak pun, tapi ambil supaya dengan kawin juga. 2,5% juga. Bahasa ingat sikit. Ni kawin sikit, ambil banyak. Dia mau banyak, ambil sikit. Itu dia. Faham tak? Itu bila kita berbanding dengan bagian nisab tu kita nampak. Baik. Itulah ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan pendapat yang kedua tadi yang mana kita muyur untuk menerimanya kerana sebab tadi. Yang ketiga, sebab ketiga, oleh kerana harga buah-buahan yang timbang itu sudah pun menjadi mata wang, bukan seperti padi disukat dan dikeluarkan zakatnya berbentuk padi juga. Sebab kita ambil pada Pak Zuhri 2,5% supaya dengan nisab perak, kerana harga buah-buahan jadi timbang itu sudah pun menjadi mata wang. Sebab harga tanah buah-buahan kita, harga dokong, harga getah, harga apa tu jadi duit dah. Jadi duit dah. Bukan seperti padi, dia suka dia keluarkan zakatnya berbentuk padi, bukan sebab padi. Padi kita timbang dia, kita keluar zakat padi, keluar ain padi itu. Kita jual dokong dia, getah sebagainya, kita boleh duit. Kita duit. Maka kita keluar duit lah. Supaya ngemah perak lah. Padi tadi keluar padi. Kalau kita ambil 2,5% kerana dia tu jadi duit dah. Maka zakat duit. Maka lebih sesuai dikeluarkan habuan zakat buah-buahan itu mengikut mata wang. Sesuai mengikut mata wang. Sebab jadi duit dah. Itulah di antara sebab yang mana kita pilih. Sebagai contoh, tengok contoh. Sebagai contoh perbandingan antara zakat pertanian dan zakat perak. Ini dalam muzakirah kita sebagai contoh nak tengok berbandingnya. Katanya kalau perak 595 gram, harganya 11,769 baht. Cabut zakatnya 2,5%, berarti 294 kok. 294 baht. Hak zakat perak tu, hak 11,000 tu.
Zakat padi pula, pertanian, harga padi daripada 953 kilo ialah 9,530 baht. Kalau kita ambil 5% daripada 9,530 tu ialah 326 baht 50 seteh. Kalau 5%. Kalau 10% 953. Kalau 10%. Kalau 2% setengah 2,5 1,193 cuk 25. 193 baht 25 seteh. Kalau 2% setengah. Jadi kalau kita ukur antara perak dengan padi, perak hak nisab dia 11,799, zakatnya kena 294 kok. Padi harganya nisabnya 9,530, hak kena keluarnya zakatnya 193 cuk 25 seteh. Beza sikit ya antara dua tu. Sedangkan nisabnya balainya jauh bagi dua. Nah, itu sebagai perbandingan. Jadi dari perbandingan di atas ternyatalah tentang perbezaan di antara nisab perak dan nisab durian dan qadar yang wajib dikeluarnya. Kita nampak bezalah. Tu ya. Sekiranya dikeluarkan zakat daripada durian 5%, maka ia terlebih banyak daripada qadar zakat perak 25%. Jadi maknanya kalaulah kita ambil zakat buah durian daripada zakat padi jadi, dan kita ambil buah-buahannya zakat durian hak 9,530 baht, kita ambil 5%, jadi 320 baht 50 seteh. Sedangkan perak hak nisabnya 11,399 baht, 2,5% tu baru 294 kok. 294 baht. Hak ni 320 ni. Ambil 5%, ambil demo 2% setengah, 294. Nisab banyak demo. Ada tak? Sedangkan harga nisab durian terlebih sedikit daripada harga nisab perak kalau ke buah-buahan ni. Tetapi habuan yang dah ambil zakat daripadanya terlebih banyak daripada habuan yang dah ambil daripada perak. Dengan itulah maknanya kita tu muyun pada pendapat bagi Az-Zuhri dan Maimun bin Mihran, yang mana mereka mengatakan habuan yang wajib zakat bagi buah-buahan lain pada tanaman padi, gandum, syair, tamar, zabit, daripada tu ialah 2,5%, seperti zakat emas dan perak. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Rasanya jelas pada kita hari ini hubungan dengan qadar yang mana kita wajib, dan tidak menjadi halangan kalaulah kita tu nak keluar 5% daripada habuan kita tu. Alhamdulillah, kalau kita sanggup 5% belakang, kau mujur lagi. Kerana kita tu akan dapat hasilnya banyak lagi daripada zakat tu, untuk kita nak gunakan beri pada fuqara dan masakin, dan bagi orang yang mustahikin daripada asnaf yang lapar itu, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagian daripada cara kita hari ini berkenaan dengan zakat pertanian yang mana dapat kita bentangkan pada hari ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, alhamdulillah, kita sekarang sebagai tazkir pada kepada zikratan fa'al mu'minin, kita sekarang ini berada di hujung Zulkaadah. Dan kita tu akan menyambut Zulhijjah, yang merupakan satu bulan yang mana kita tu akan memenahkan pula dengan satu ibadat yang lain pula bulan Zulhijjah. Kita telah maklum pada kita bahawa ikhwan akhwat kita sekarang, mereka tu adalah sedang menujukan tanah suci Makkahul Mukarramah untuk menunaikan rukun haji mereka, dan mereka telah bersiap sedia tubuh badan mereka, kesihatan mereka, wang ringgit mereka dan sebagainya. Maka kita juga sebagai berkongsi dengan mereka itu, insya-Allah daripada Zulhijjah kita berkongsi dengan mereka itu. Mereka satu ibadat, kita juga satu ibadat sebagai sembah Allah juga, dengan berpuasanya dan sebagainya. Dan kita juga tak tinggal puasa hari Arafah kita ada.
hari 9, maka Arafah kita tu rasa jelas pada kita. Bila kita tengok di TV tu mereka wukuf hari apa, hari itulah hari Arafahnya. Itulah hari Arafahnya. Dan kita harap bahwasanya kita tu akan dapat laksanakan ibadat di 10 sampai 14 sampai 13 Zulhijjah tu dengan ibadat-ibadat yang baik, ibadat-ibadat yang Allah sukai insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagian daripada apa yang kita cakap ini. Dan kita jangan lupa juga bahasanya Aidil Adha kita tu, kita sedia maklum dah bahasanya tempat semaya kita tu adalah di musalla, di padang. Itu mengikut sunnah. Kalau tidak ada hujan, maka sebagai maklumatlah pada ahli yang mana duduk pada kedai jalan ni, tahun ni adalah kita dapati daripada pihak-pihak yang berkenaan telah dapat keizinan daripada Puwar Cakan dan daripada Nayib Keseh Menteri untuk semaya di pada Sun Jawa Chun. Semaya Sun Jawa Chun. Bagi orang di sekitar masjid dekat-dekat dengan jalan ni, bolehlah mereka yang mana ingin bersatu semaya boleh ikut situ, kerana sana beberapa saja masjid jadi, masjid Talak Mai dan lagi pakat pergi pun situ dah. Dan tenaga lain pun jika kita ingin boleh kita pergi pun situ. Itu sebagian padanya. Bagi hak demo tempat sejadah tu buat jelah, tak ada apa lain pada hak dekat jalan tu, kerana hak jauh-jauh tu dia susah juga, ada ketua dan sebagainya. Tapi bagi muda-muda nak pergi pun sini okey. Ini adalah sebagai tahap pertama untuk kita dah jalan akan dapat sembahyang raya bersama di pada Sun Jawa Chun. Tani lama banyak tahun dah ditani di Mecamak banyak tahun dah. Maka insya-Allah mana satu syiar yang menggembirakan kepada kita insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, di antara perkara yang ingin kita sikit pada kita hari ini. Semoga dapat manfaat pada kita bersama insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.